Para penonton, kegembiraan yang dibawa semalam, saya bawakan hari ini berkongsi dengan para penonton. Assalamualaikum. Pemenang anugerah Sri Angkasa 2024. Kita bawakan Muhammad Zaim Nur Zamani, wartawan Berita Al-Hijrah, dan juga Nur Hashimah Ismail, penerbit Berita Al-Hijrah. Berikan tepukan untuk mereka, insyaAllah. Tahniah kepada mereka, Zaim Zamani sebagai wartawan TV terbaik dan juga Nur Hashimah Ismail, Bulletin TV terbaik, insyaAllah. Zaim dan juga Hashimah, Assalamualaikum. Tahniah. Tak tidur malam. Tidur ke tidak semalam? Tidur kejap lah. Tidur Banyak-banyak reply ucapan. Semalam macam hati sekejap lah. Allahu Akbar. Tapi itulah, semalam tak sempat nak buat ucapan artis tu. Hari ni kita berikan peluang tu. Jadi Zaim, Alhamdulillah, tahun ni sebenarnya adalah antara Alhamdulillah rezeki Allah berikan kepada Zaim. Sebenarnya banyak kali dah juga saya interview Zaim tentang kejayaan-kejayaan dia ni. Beberapa bulan lalu dapat menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar. Zaim, pandai nama saya. Zaim telah rangkul anugerah emas hadiah kewartawanan MPI Petronas 2023 malam tadi. Tengok, seram sejuk. Amy pun sejuk lagi ni. Di anugerah Sri Angkasa 2024 penuh bergemerlapan, Zaim merangkul pemenang wartawan TV terbaik. Jadi perasaan yang tak dapat dikongsikan semalam tu, kongsikan bersama dengan kami pagi ni. Betul Mi, Alhamdulillah tahun ni banyak Allah bagi saya rezeki melalui TV Hijrah ni. Antara yang paling saya banggakan tentulah peluang untuk menunaikan ibadah haji. Lepas tu kita dapat waktu saya buat haji tu juga, Allah hadirkan anugerah MPI bulan yang sama, bulan 6. Kemudian malam tadi Allah hadirkan pula anugerah Sri Angkasa pada 2024. So tentu kita gembira, terharu. Kalau saya nak comparekan dengan calon-calon lain, mereka pun tak kurang hebatnya. Saya pun macam Shima tak jangka kita boleh menang semalam. Tapi itulah, dah tertulis rezeki untuk Berita Al-Hijrah. Kita dapat kemenangan ni semalam dan kita harapkan apa yang kita capai semalam ni menjadi buktilah bahawa dekat TV Al-Hijrah ni kita bukan saja hebat dalam program-program agama, kita juga hebat dalam program-program hal-ehwal semasa, program-program berita yang memberi banyak maklumat-maklumat terkini kepada penonton. Itu dia. Dan juga sebenarnya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada Zaim dan juga Shima. Malam tadi mungkin adalah antara kemenangan yang tak disangka. Sebab kadang-kadang kita ni rasa macam kita dah buat yang terbaik, tapi sebenarnya bukan hak kita untuk kita yang nak memilih kita untuk menang dan sebagainya. Jadi perasaan sebenar yang tidak sangka itu, apakah di sebalik bila merangkul trofi anugerah Sri Angkasa ini? Terima kasih Amy. Sejujurnya saya cakap sepanjang saya bekerja di media di Malaysia ni, saya setiap pekerjaan saya buat, saya lakukan kerana Allah. Saya ikhlas. Saya tak pernah berniat untuk menghantar mana-mana pertandingan pun. Kalau saya dah hantar, dah lama saya hantar. Tapi ini penghantaran kali ini adalah, sejujurnya saya cakap, dipaksa oleh rakan sekerja. Dipaksa. Saya sampai give up pun nak hantar sebab saya jadi bukan kena hantarlah kan. Bukan jenis penghantar ni lah kan. Tapi dan sejujurnya juga pencalonan terlalu ramai untuk tahun ni. Kan Zaim kan? Memang so saya tak jangka pun dengan dua penghantaran tu dapat dua-dua top 5. Saya terkejut gila lah macam kan. Lepas tu dan tapi saya tak expect pun untuk menang sebenarnya. That's why saya pakai pun biasa-biasa kan. Tapi malam tadi tu saya memang tak prepare, so saya tak terkeluar dengan kata-kata. Saya tak sangka kemenangan ini sebenarnya membuatkan ramai gembira, ramai happy dengan sebenarnya dengan konten Berita Al-Hijrah. Berita Al-Hijrah sejujurnya saya cakap memang sangat menarik, berkualiti. Dia tidak meleret-leret. Kita hanya sampaikan fakta yang sebenar, fakta yang padat. Dan terutama sekali dia betul-betul kita memfokuskan isu-isu ummah, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Dan saya boleh cakap kami satu tim memang kecil dan kami buat semua kerana Allah. Itu yang saya rasa dia terlihat di kaca televisyen dengan impak yang sangat besar. Sebab kalau kita buat sesuatu dengan keikhlasan, kita tidak mengharapkan sesuatu pun, saya berani jamin kan Zaim kan, memang rezeki tu tak salah alamat lah. Pada semalam sebenarnya Amy dapat mesej tau. Tahniah Amy. Tahniah Amy. Tahniah Hashimah menang. Patut Amy. Amy, tu nak katanya kita kat TV Al-Hijrah ni, orang lain yang menang, kita yang gembira. Amy yang dapat ucapan tahniah tu. Jadi Zaim, antara ucapan semalam, kami tak ramai tapi kami ada. Di sebalik memegang trofi, di sebalik Zaim yang banyak, Alhamdulillah, direzekikan oleh Allah menang di atas hasil kerja usaha yang Allah redha pastinya, insya-Allah. Barangkali ada
cabarannya. Kita tengok yang senang je kan. Tapi bagaimana antara perkara-perkara yang kita harungi untuk kita dapat sesuatu yang menyenangkan itu? Macam Syima punya ucapan semalam, memang bilik berita Al-Hijrah ni kawan-kawan, kita ni kalau nak compare dengan bilik berita di stesen lain, amat-amatlah kecil kita punya jumlahnya. Kita ada lebih kurang 8 kaki tangan untuk menguruskan berita. Setiap hari, 365 hari tanpa gagal. Tak kisahlah COVID ke, apa jadi pun, TV Al-Hijrah pukul 8 malam kena ada berita. Jadi dengan jumlah yang kecil ni, kami cuba habis baik untuk deliver ataupun sampaikan berita kepada rakyat Malaysia. Berkaitan dengan cabaran, tentulah bila jumlah kita ni kecil, kita perlukan satu multi skill. Maknanya kita bukan saja perlu pandai di lapangan, bila balik ke studio, ke pejabat, ke office, kita juga perlu pandai untuk buat kerja-kerja di pejabat lain lah. Macam bantu, apa yang kita boleh bantu producer, kita cuba bantu untuk meringankan beban mereka. Contoh kalau kita kena buat story-story antarabangsa yang kita perlu translate daripada English ke BM, kita akan bantu untuk kita bantu memudahkan urusan berita lah. Studio itu dia. Dan soalan ni Amy suka tanya, bagaimanakah anda melihat berita Al-Hijrah di mata anda? Bagi saya berita Al-Hijrah ni satu berita yang begitu bermakna dalam hidup saya, sebab ini merupakan media pertama yang saya bekerja lepas saya habis belajar. Jadi apa yang saya lakukan setiap hari, kerja saya adalah untuk naikkan berita Al-Hijrah ni. Tak kisahlah di TV ataupun di media sosial, kami nak, walaupun kami ni kecil, tapi kami tak nak mengalah. Kami nak melawan dengan abang-abang kami di stesen-stesen yang lain. Jadi sebab itulah kalau Amy tengok kita punya social media pun kita semakin berkembang. Sokongan yang kita dapat daripada penonton juga cukup membanggakan. Sebab kita tak naklah orang pandang TV Hijrah ni satu berita agama je, tak nak. Kita juga champion dalam isu-isu dekat Malaysia ni, dan juga kita nak bila orang nak tahu berita je, dia akan terfikir untuk buka berita Al-Hijrah. Kita nak bila pukul 8 malam je, antara option yang orang ada adalah untuk buka berita Al-Hijrah. So itulah antara benda yang kita sentiasa usahakan selama ni, dan alhamdulillah sekarang ni kita dah nampak trend tu dah makin ada, dan berita Al-Hijrah juga semakin lama semakin mendapat tempat di hati penonton. Itulah dia berita Al-Hijrah. Dan daripada Syimah sendiri sebagai penerbit berita Al-Hijrah yang telah memenangi semalam Buletin TV terbaik, bagaimanakah melihat TV Al-Hijrah? Apakah nilai TV Al-Hijrah di mata Syimah? Amy, saya berada di TV Hijrah sejak 2011. Memang kasih cinta saya memang untuk bilik berita TV Al-Hijrah. Saya cuba untuk pergi ke tempat lain, tapi hati saya tetap di berita Al-Hijrah. Saya katakan bilik berita Al-Hijrah ni, konten-konten yang kami sediakan, kami sedaya upaya untuk membezakan kami dengan stesen TV lain. Kami ada 4 editor, 4 wartawan melakukan sedaya upaya untuk menghasilkan sesuatu yang lain dan unik. Sebab kita tahu bila peredaran masa, orang perlukan sesuatu yang fresh, orang perlukan sesuatu yang baru. So kita tak boleh berada di takut lama. So apa yang kita perlu buat, macam saya memang selesa di belakang tabir. Kita perlu fikirkan apa konten yang boleh attract audience, sama ada orang kampung, orang bandar. Apa yang kita rasa, kita letakkan diri kita sebagai audience. Apa yang dia orang nak. So dengan walaupun berita orang kata berita biasa, tapi apa yang boleh kita keluarkan daripada yang biasa tu. So kami buktikan dengan konten-konten yang sama ada di media sosial diuruskan oleh Zaim dengan tim dia, sama ada di, kita tahu sekarang ni media sosial orang sampai kata tak payahlah ada TV, tapi TV tetap perlu ada untuk orang kampung. TV tu orang kata kalau tak ada tu pelik lah kan, walaupun orang kata orang dah tak tengok semua tu kan. Tapi benda tu kita kena fikirkan dari sudut seluruhannya. Macam mana kita nak createkan untuk attract makcik-makcik, orang yang profesional, macam mana. Kita ada target-target kita. So, kita buatkan sesuatu kelainan tu, macam saya cakap tadi, buat tu dengan niat dia adalah kerana Allah jugalah. Itu letak paling atas. Lepas tu kita selesaikan dengan apa yang kita tahu, dengan knowledge yang kita tahu. Sebab kita orang memang kalau fokus kita, macam kita orang buat juga Globe Al-Hijrah tau. Kita orang bukan fokus je berita Al-Hijrah. Macam saya pun tercalon untuk Globe Al-Hijrah, satu kebanggaan untuk kami tim. Sebab Globe Al-Hijrah dia sesuatu yang kita orang analyse daripada konten-konten news. Maksudnya daripada isu-isu, dia isu-isu ummah seluruh dunia. Sama ada Malaysia ataupun seluruh dunia. Sekarang Gaza, kita dah main dah setahun lebih. Macam mana kita nak analyse untuk attract orang-orang biasa boleh dengar kita punya bahasa, untuk diorang
faham apa yang terjadi sekarang ni. Kita bukan nak cakap orang kata hari tu jadi, kita nak hari tu je kita nak kesedaran tu berpanjang. Yes, kena all the time. Maksudnya especially isu-isu Gaza dan isu-isu ummah tu. Masya-Allah, dan inilah dia kata-kata yang daripada Nur Hashim Ismail, Bulletin TV terbaik, dan juga Zaim Nur Zamani, wartawan TV terbaik, insya-Allah. Dan pastinya sebenarnya Im setuju bila kata sebenarnya bila kita kerja ni sebenarnya passion kita lebih daripada itu. Bukan hanya kita datang, tapi sebenarnya kita fikir lebih impact. Apa kita nak sampaikan ni impact kepada para penonton. Dan begitu juga sebenarnya kami di Assalamualaikum ni kadang-kadang itulah bila penerbit tim bertungkus lumus setiap hari bukan hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi sebenarnya apa yang kita nak sampaikan dan impact pada para penonton. Dan Zaim dan juga Ashimah, kita nak kalau boleh bukan hanya sekadar bekerja. Kerana kalau kerja semua orang pun kerja. Tapi pada Zaim sendiri sehingga mendapat sebenarnya bukan ini adalah antara salah satunya lah. Jadi pada Zaim sebagai semangat pemangkin semangat, apa yang Zaim bila menjadi seorang wartawan tu nak jadi wartawan yang macam mana? Barangkali ada titipan-titipan ataupun mungkin harapan daripada mungkin keluarga, pesanan-pesanan daripada orang yang terdekat. Zaim jadilah wartawan yang sebegini, yang sebagaimana itu. Kepuasan saya sebagai wartawan adalah apabila impak daripada laporan yang kita laporkan. Contoh, bila kita buat satu berita, mendapat reaksi daripada kerajaan yang menguruskan satu isu ke apa, dan mampu menyelesaikan satu perkara, itu adalah kepuasan bagi kami sebagai wartawan. Sebab tugas kami adalah kami ni sebenarnya orang tengah antara rakyat dan pihak pemerintah. Jadi apa yang rakyat sampaikan kepada kami adalah tanggungjawab kami untuk pastikan mereka mendapat maklum balas daripada pertanyaan mereka. Jadi untuk itulah kalau tanya saya tentang apa yang makna saya sebagai wartawan, itulah benda-benda yang saya suka sebagai wartawan. Dan menariknya tugas kami ini, kami tak buat benda sama setiap hari. Okay. Setiap hari kita jumpa perkara yang berbeza, masalah yang berbeza, isu yang berbeza. Jadi benda tu membuatkan kita ni bila jadi wartawan ni kita memang susah nak bosan. Macam saya walaupun dah nak 10 tahun jadi wartawan, dia rasa macam masih baru. Ada je benda-benda yang sebelum saya tak pernah rasai ada berlaku. Tak kisahlah tanah runtuh ke COVID ke apa, benda-benda yang selama ni tak pernah berlaku dia jadi kan. Tapi bukan kita minta lah kan. Bukan kita minta, tapi pengalaman tu lah, pengalaman tu yang berbezalah setiap hari, setiap tahun kan. Jadi untuk semangat saya bekerja tentulah sebab saya dulu saya suka, sebab saya tak suka orang tolak permintaan berita hijrah ni. Dulu macam bila kita nak invite kan orang untuk interview, orang dia kata macam berita hijrah ni dia macam skeptikal sikit lah. Dia macam dia akan utamakan media-media yang lebih besar. Jadi bila jadi macam tu, saya jadi rasa membakar semangat. Okey, tak apa, kita akan buktikan yang kita juga setaraf dengan mereka. Jadi melalui anugerah yang kita terima hari ini, insya-Allah kita harap lepas ni berita hijrah ini akan terus dipandang, tak kisahlah oleh pihak profesional atau mana-mana pihak, untuk tahulah betapa berkualitinya ya kandungan-kandungan yang kita hasilkan di TV Al-Hijrah ni. Itu dia. Sebenarnya bila Zaim cakap tadi rasa macam nak tersedih pada rasa nak tenangis. Untuk mereka yang menolak, inilah dia hasilnya. Inilah dia wartawan terbaik TV Al-Hijrah. Dan juga Ashimah, kalau kita tengok banyak berita. Tetapi apa perbezaan berita Al-Hijrah dan juga sebenarnya selain daripada hanya menyampaikan berita, apa harapan daripada penerbit sendiri untuk kita bawakan, untuk kita deliver berita Al-Hijrah tu untuk apa penonton dapat? Amy, saya bermula dengan sebagai seorang wartawan biasa semua kan. Jadi saya membawa benda-benda apa yang kita laporkan di lapangan, dan apabila kita menjadi penerbit kita lebih menjawai. So apa yang perlu disampaikan kepada penonton, macam mana kalau wartawan kita akan substorikan, so kita re-angle ataupun kita tahu apa yang rakyat nak. Untuk TV Al-Hijrah ni, kalau macam bulletin yang saya menang ni, saya cakap the whole rundown yang saya buat, saya selitkan bacaan doa, saya selitkan kita montaj-montaj yang menarik. Kita tak buat montaj-montaj biasalah. So credit to grafik kita lah dengan kita punya visual editor. Dia orang buat the best one. So kita tak nak kita punya bulletin tu hanya sekadar bulletin. Kita nak something yang kalau untuk, especially untuk umat Islam, kita selitkan sama ada doa ataupun kalau isu Gaza ni kita minta doa daripada rakyat Malaysia, sebab senjata paling ada sekarang ni adalah doa untuk rakyat Palestin. So kita cuba create konten-konten yang bukan sahaja melaporkan, tapi kita bagi konten yang menyedarkan, yang something yang kita nak diorang
fikir balik apa yang sebab macam Zaid cakap tadi, kita perantara antara rakyat dengan government, tapi government pun memerlukan kita untuk disampaikan kepada rakyat. So dua-dua pihak lah kita cuba sampai jadi orang tengah. Jadinya untuk konten-konten berita Al-Hijrah ni, saya boleh cakapkan kita memang padat gila kan, padat, dan kita cuba letakkan something yang menarik, yang kita letakkan tak semestinya Islamik. Tak semestinya Islamik. Kita letak something yang kita tahu itu adalah orang nak sekarang ni. Especially orang muda, orang tua pun kita tahu, orang tua suka ni, orang muda suka ni. So kita selitkan benda tu. Apa benda tak kisahlah berita tu ataupun dia ada teaser seminit ke, dia benda-benda yang menangkap emosi rakyat. Especially kalau boleh, kita orang ni, kita tahu dia boleh bermain dengan muzik. Muzik tu dia akan menaikkan emosi kepada audiens. So muzik yang macam mana? So kita ni yang akan decide. Pandai ni. Dan saya rasa kalau boleh tambah sikit, Syimah, macam amalan kami di Berita Hijrah ni daripada dulu sampai sekarang adalah kami memang cuba elak berita-berita yang boleh menjadi perbalahan, pergaduhan. Antaranya politik yang kita tahu, walaupun politik ni penting, tapi kadang dia ada perbezaan pendapat. Ada setengah orang menyokong ni, ada seorang menyokong ni. Jadi kami di Berita Hijrah kami ambil berdekatan, kami hanya akan melaporkan sekiranya isu politik tersebut memberi manfaat yang besar kepada rakyat. Kalau ia hanya memberi manfaat kepada satu pihak, kami bukan tak nak laporkan, kami cuba elak. Sebab kami tahu banyak lagi media-media lain akan laporkan dan rakyat boleh dapat sumber daripada sana. Tapi kami tak nak jadi orang yang menyebabkan perbalahan. Jadi itulah memang daripada dulu sampai sekarang memang stand kami. Kalau siapa yang biasa tengok Berita Al-Hijrah pastinya tahulah memang kadang-kadang politik ni memang suka orang nak tengok. Memang boleh kata memang kita hanya akan nampak waktu pilihan raya. Pilihan raya pun kami akan hanya melaporkan result, keputusan ataupun isu-isu yang berlaku di tempat tu. Kami jarang laporkan kalau kontroversi ke apa, tak ada. Kontroversi memang kami cuba elak sebab memang kita cuba nak menjadi berita yang mengelakkan kebalahan, yang mendamaikan sesuai dengan nama Berita Al-Hijrah. Dan itulah dia sebenarnya, memang betul lah, memang layaklah untuk Berita Al-Hijrah yang dapat. Kenapa? Pemilihan berita itu sendiri bukan sembrono, tapi pastinya keharmonian dalam pemilihan itu. InsyaAllah, terima kasih banyak kepada Zaim Zamani, wartawan TV terbaik, dan juga Nur Hashim Ismail, Bulletin TV terbaik. Tadi masa mula-mula tadi saya nak tanya, ada kosong tak kat Berita Al-Hijrah kot nak baca berita, tapi bila tengok gaya diorang tak jadilah. Betul lah, biarlah diorang sikit tapi diorang ada. InsyaAllah. Biarlah saya kat tempat ni, Zaim jangan masuk sini. Kita berehat seketika. Terima kasih sekali lagi kepada pemenang Generasi Angkasa 2024 dan juga kepada anda para penonton yang selalu menyokong kami. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.